Kalau kita nampak makanan, kita mesti nak cepat-cepat rasa kan. Kalau kita terhidu bau sesuatu, kita mesti nak tutup hidung yang busuk lah. Kalau kita terbau minyak wangi, kita nak tambah bau lagi. Okay. Pernah tak kita fikir bagaimana ketiga-tiga organ tersebut berfungsi? Pernah tak kita tahu struktur-struktur dalam organ antara telinga, lidah dan hidung tu? Okey, untuk mengetahui lebih lanjut, tonton video cikgu. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi ke kelas sains Cikgu Khairul. Kita masih lagi dalam sains tingkatan 3 ya. Bab 1, rangsangan dan gerak balas. Ini adalah sambungan daripada organ deria mata yang kita dah belajar sebelum ni. Hari ni kita akan belajar 1.2, rangsangan dan gerak balas dalam manusia. Okay, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah kita dapat melakar struktur organ deria dan menerangkan fungsi serta kepekaannya terhadap rangsangan. Hari ini kita akan belajar tentang hidung, kulit dan juga telinga. Kita lihat. Okay, bagaimana dia menghidu dan daripada hidu tu dia tahu dah bahawa masakan tu sedap. Okey, kita lihat bahagian hidung manusia. Bahagian hidung manusia terdiri daripada sel deria bau, okey, ataupun dipanggil sebagai reseptor, saraf ke otak, rongga hidung, dan paling penting lubang hidung lah. Okey, di sini adalah aliran udara masuk. Okey, bahagian hidung manusia. Sel deria bau, mukus dan juga saraf. Okey, kita lihat ya. Bahagian tadi sebenarnya adalah daripada bahagian yang terletak di bahagian atas hidung kita. Okey, fungsi sel deria bau ialah yang pertama, sel deria bau sangat halus dan diselaputi oleh mukus. Bahan kimia di udara melarut dalam lapisan mukus merangsang sel deria bau untuk menghasilkan impuls saraf. Impuls saraf dihantar ke otak dan ditafsirkan dan ditentukan jenis bau. Okey. Seterusnya kita lihat lidah. Okey, lihat permukaan lidah kita. Terdapat beribu-ribu bintil-bintil kecil di atas permukaan lidah kita. So, apa namanya tu? Okey, jadi ini adalah permukaan lidah kita. Okey, bila kita zoom, okey, bintik-bintik kecil itu ialah papila pada lidah. Ia dipanggil sebagai papila. Di dalam papila terdapat tunas rasa. Baik, struktur lidah. Struktur lidah terdapat bintik kecil di permukaan lidah yang disebut sebagai papila. Di permukaan papila terdapat tunas rasa. Setiap tunas rasa pula mempunyai 10 hingga 50 reseptor rasa. Reseptor rasa dapat mengesan 5 jenis rasa asas, iaitu manis, masin, masam, pahit dan juga umami. Gambar rajah ini menunjukkan kepekaan lidah terhadap rangsangan rasa. Okey, bahagian hadapan lidah kita label dengan huruf A. Kawasan ini akan mengesan rasa manis. Okey, kita lihat pula
kawasan yang dilabel dengan B. Okey, di bahagian hadapan kanan dan kiri lidah kita dapat mengesan rasa masin. Bahagian C pula adalah bahagian tepi belakang lidah kanan dan kiri, yang mana kawasan itu dapat mengesan rasa masam. Untuk bahagian D pula ya, di bahagian tengah-tengah lidah, okey, kawasan ini dapat mengesan rasa umami. Dan bahagian yang terletak di belakang lidah, di bahagian paling belakang lidah, dapat mengesan rasa pahit. Okey, pahit contoh dia seperti ubat, masin macam garam, telur masin. Manis pula seperti madu, gula-gula, gula. Okey, manakala umami adalah seperti rasa sup daging yang sedap, rasa keju, dan rasa mushroom soup ataupun rasa daripada monosodium glutamate ataupun kita panggil sebagai MSG. Dan rasa masam, kita tahulah rasa masam daripada buah-buahan citrus seperti oren, kasturi, limau kasturi ataupun limau nipis. Baik, ini adalah maksud umami dan juga apakah rasa umami itu beserta dengan contoh rasa umami. Baik, umami dikaitkan dengan rasa lazat seperti rasa daging dalam sup ataupun rasa bahan dalam penapaian seperti keju dan cendawan atau rasa daripada monosodium glutamate ataupun yang dikenali sebagai MSG. Okey, ini ialah contoh daging ya, yang mempunyai rasa umami. Okey, yang ni pula ialah cendawan yang selalu kita masak buat mushroom soup tu. Okey, dan satu lagi rasa umami ialah keju. Baik, kombinasi di antara deria rasa dengan deria bau. Adakah deria bau memainkan peranan yang penting semasa seseorang merasa makanan? Okey, ya, betul. Sebenarnya deria bau memainkan peranan yang sangat penting semasa seseorang merasa makanan. Okey, kita lihat organ yang seterusnya iaitu kulit. Okey, kulit manusia. Kulit manusia sebenarnya adalah organ yang paling besar dalam badan manusia. Kulit pula terbahagi kepada dua bahagian iaitu lapisan luar yang dipanggil sebagai dermis dan juga lapisan dalam yang dipanggil sebagai epidermis. Ada 5 jenis reseptor yang dapat dikesan oleh kulit. Apabila reseptor dirangsangkan, impuls saraf dihasilkan dan dihantar ke otak untuk menghasilkan gerak balas yang sesuai. Okey, di sini adalah struktur kulit dan 5 jenis reseptor pada kulit yang dapat dikesan. Terdapat 5 jenis reseptor pada kulit. Yang pertama, reseptor sakit. Kedua, reseptor sejuk. Ketiga, reseptor tekanan. Keempat, reseptor haba. Dan yang kelima, reseptor sentuhan. Kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan rangsangan. Kulit kita dapat mengesan rasa sakit, okey, sentuhan, haba, rasa sejuk dan juga tekanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kulit terhadap rangsangan-rangsangan ialah yang pertama, bilangan reseptor.
dan juga ketebalan epidermis kulit. Di hujung jari kita sebenarnya terdapat bilangan reseptor yang sangat banyak, tetapi ketebalan epidermis yang nipis. Okey, manakala di bahagian hujung siku kita bilangan reseptornya sedikit dan ketebalan epidermisnya lebih tebal berbanding dengan ketebalan epidermis pada bahagian jari. Baik, ada satu soalan latihan di sini. Apakah dua faktor yang mempengaruhi kepekaan kulit terhadap rangsangan? Cikgu dah bagi dah tadi nota dia. Okey, itu sahaja untuk kelas saya hari ini. Kita berjumpa lagi di kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih.